Selamat sejahtera semua. Nampak apa yang saya tayangkan sebentar tadi? Berikut merupakan keratan-keratan akhbar mengenai isu rasuah di Malaysia. Soalannya di sini adalah apa itu rasuah? Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang apabila seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan iaitu favors daripada pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah dan krayan kepada pihak-pihak tersebut. Selain itu, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahguna jawatan atau kedudukan. Isu rasuah sudah semestinya mempunyai punca yang mengakibatkannya berlaku. Antara punca berlakunya rasuah adalah apabila seseorang itu mempunyai kelemahan peribadi. Kelemahan peribadi dikaitkan apabila seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Selain itu, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi berlaku apabila kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembab menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan, khususnya rasuah. Pengaruh sosial dan budaya juga menjadi punca di mana masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Keadaan sosioekonomi menyebabkan pembangunan sosioekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian mudah berlaku. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh dan pengaliran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba untuk mendapatkan tender. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan dan rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Salah amalan politik juga menjadi punca di mana sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah. Demi mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya, mereka sanggup memberi rasuah. Apabila berlakunya rasuah di sini, kesan yang buruk juga akan diheret bersama. Antara kesan rasuah adalah berlakunya ketidakadilan. Hal ini berlaku kepada golongan tertentu, terutama golongan yang berpendapatan rendah dan tidak mahu terlibat dalam rasuah. Mereka yang layak mendapat sesuatu hak sama ada dalam bentuk tender, pekerjaan atau sebagainya tidak akan diberi hak. Selain itu, rasuah juga menjejaskan imej negara pada pandangan masyarakat luar dan ini membabitkan maruah diri dan bangsa. Pihak luar akan memandang serong dan boleh menjejaskan kedatangan pelabur asing ke negara kita. Tambahan pula, kos sara hidup akan meningkat. Hal ini boleh dikatakan dengan kenaikan barang dan perkhidmatan ekoran, pengeluar atau penjual, menampung kos rasuah dengan menaikkan harga. Hal ini akan membebankan rakyat terutama yang berpendapatan rendah. Rasuah juga boleh mengancam keselamatan negara. Hal ini akan berlaku apabila maklumat sulit negara dibocorkan oleh pegawai berkenaan yang terlibat dengan rasuah. Rahsia peringkat tertinggi apabila diperoleh musuh akan menyebabkan negara terutamanya membabitkan maklumat ketenteraan atau sistem pertahanan negara. Kesan yang seterusnya adalah rasuah boleh melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan profesional yang ada. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Rasuah juga boleh melemahkan pemerintahan.
Apabila setiap kali berlakunya rasuah, maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Umpamanya, jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya diputik dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Rasuah juga boleh menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar kacir. Akibatnya, menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Mengancam keselamatan rakyat juga boleh menjadi kesan rasuah apabila rasuah yang melibatkan kelulusan pembinaan asas seperti jambatan, bangunan dan prasarana yang lain. Bahan binaan yang tidak mengikut spesifikasi akan membahayakan pengguna yang kemungkinan bahan binaan tersebut runtuh namun tetap diluluskan kerana rasuah. Oleh itu, terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah rasuah. Antara langkah untuk mencegah rasuah adalah memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu membencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Selain itu, langkah memberi pendidikan dengan memasukkan bahaya rasuah dalam sukatan, benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Sistem pendidikan hanya bantu membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. Justru itu, langkah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan negara. Selain itu, para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum mencuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. Langkah menambah baik urus tadbir di mana prosedur diproses yang panjang, sukar dan lambat perlu diperkemaskan dan permudahkan dengan menggunakan kelebihan ICT. Penggunaan borang, proses temuduga dan seumpamanya perlu diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai, khususnya para peniaga, kontraktor dan pelabur. Proses yang mudah dan telus dapat menghindari bahaya rasuah kerana tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepatkan proses. Akhirnya, kita telah sampai ke penghujung bab ini. Sebagai kesimpulan, kita harus sentiasa sedar bahawa rasuah juga mampu membawa padah kepada sesiapa yang terlibat dalam jenayah ini. Elakkanlah diri anda daripada menjadi orang yang tidak mempunyai nilai dan usahlah anda menanam perasaan ingin mencuba. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.